والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اسلم استقيم وهداية سبحان لا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم والهم الملائكة المقربين وافتح لنا اتقاء رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا. قال شيخ الإسلام تعالى نفعنا في الدارين. Kan? Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Tufah, harus seorang manakala ghalib zannya akan suci tempat yang dibasuhnya, merasai kerana hajat, tiada wajib mencium bau najis, hanya sunat jua. Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Tufah, dalam kitab Tufah. Katanya harus seorang ini harus bagi seorang manakala ghalib zannya, manakala apabila kuat oleh sangkaannya, akan suci tempat yang dibasuhnya. Harus apa tu? Harus merasai dengan lidah. Ambil rasa. Merasai dengan lidah, maknanya ambil rasalah. Jadi maknanya contohnya kain tu kena air kencing masalan. Lepas tu dia basuh. Selepas pada dia basuh tu pada sengkaannya kuat, berat sebelah balik suci dah. Apabila rasa berat dalam sengkaannya, bahwasanya kain yang dia basuh tu dah suci. Jadi maknanya kalau yakin tak payah rasa dengan lidah lah. Jadi maknanya dia tuang sekali air tu, kita katanya kain tu kena air kencing, lepas tu dia tuangkan air di atas kain. Dia tuang sekali ke dua kali ke, maka dalam sekaan dia tu berat sebelah balik suci kain yang dia basuh. Maka untuk nak uji, nak tahu katanya dah suci ke belum, dia pun rasakan kain itu dengan lidah. Letak lidah kat kain. Nak tahu katanya air kencing biasanya masin. Maka dia nak rasakan kain tu, nak tahu katanya kalau rasa masin lagi tu maknanya belum suci lagi. Tapi kalau dah tak rasa masin tu maknanya tak ada rasaan tu mana kata suci. Jadi maknanya sebab apa boleh katanya kena ambil rasa tadi tu, sebab pada sengkaan dia tu kuat sebelah balik suci.
Dia misalan contohnya air tak berapa banyak. Kalau nak jeru bagi puas hati tu, jadi air tu guna banyak. Kena guna air banyak. Padahal air tu nak guna untuk yang lain lagi. Contohnya kita ada air satu botol masalah. Nak ambil wuduk lagi, nak basuh kain, kena air kencing lagi. Jadi kita tuang sekaligus, maka pada ghalib sengkaan kitanya, pada kuat sengkaan kitanya, bahawasanya kain ni dah suci. Maka bolehlah kita, maka kita nak rasa, nak tahu kata masin lagi ke dah habis, boleh. Tapi kalau tak ada ghalib, kalau tak ada kuat sengkaan, tak kuat sengkaan, kata tempat tu suci, tak boleh nak rasa, jadi sebab benda tu masih mutanajis lagi. Gitu. Jadi haruslah, tak mengapalah kalau nak buat begitu. Kenapa boleh kata dia harus? Kerana hajat. Dibolehkan, diharuskan tu kerana ada hajat, supaya hajat, apa dia hajat? Nak bagi yakin kain dia yang dia basuh tu dah suci ke belum. Tapi tak boleh nak rasa, melainkan ada kuat ghalib zannya, bahasanya kain yang dia basuh, tempat yang dia basuh tu dah suci. Tapi rasa tu untuk nak bagi jadi yakin. Tiada wajib cium bau najis. Tak wajib. Kita basuh-basuh, kita cium. Hidup. Adakah najis tu masih berbau, benda yang kena najis tu bau najis ke dah habis. Maka itu dia katanya tak wajib, hanya sunat saja. Kita basuh-basuh, lepas tu kita cium. Sunat. Tapi setengah benda tu tapi semalam tu dah kita maklum, kalau warna saja, bau saja tu, yang lain dah habis, maka dah suci kan. Kalau warna masih ada lagi, warna saja atau bau saja yang sukar nak hilang, maka basuhan kita tu dah suci. Tapi kalau nak cium tu tak mengapalah. Maka tak jadi wajib, hanya masuk dalam sunat. Syahdan. Apabila hendak menyucikan najis padahal ada air itu sedikit. Air itu sikit, satu beldi ke masalan, maknanya air tak sampai 2 kolah. Maka kain, masalah buat misal dengan kain lah. Contohnya kain kita ni kena najis. Lepas tu air yang kita nak basuhkan kain yang kena najis tu ada tak banyak. Maknanya ada tak banyak, ada sedikit, maknanya tak sampai 2 kolah. Seperti air 1 botol masalan, seperti air 1 beldi ke masalan, 1 tepayan yang kecil tak sampai 2 kolah. Maka cara kita nak basuh, nak gunakan air yang sedikit untuk nak membasuhkan najis itu, begitu juga kalau benda yang kena najis seperti daging masalah, yang kena darah tu, kita nak basuh jugalah. Ikan apabila kita belah perutnya, kita nak suci tu, begitu juga. Ikan nak basuh darah-darah yang ada kat perut dia, apa tu, air kita ada tak banyak. Kalau air tu banyak, 2 kolah atau lebih, itu senang saja. Selam je lah. Ambil kain, selam dalam kolah. Akad. Agak katanya habis air tu suci. Sekiranya air kolah tu, air yang banyak tu tak berubah, suci. Tapi orang tak buat lah gitu. Tapi nak cerita katanya, kalau air tu banyak, seperti kolah yang besar, ada 10, air tu beribu liter masalah. Kalau kain kita kena najis, agak katanya tak banyak sangat najis tu. Kalau nak selam, macam basuh dalam sungai. Nak selam, nak basuh macam basuh dalam sungai tu pun boleh. Sekiranya najis yang ada di kain tu tak mengubahkan sifat-sifat air yang sampai 2 kolah. Jadi maknanya air tak najis. Selam, gosok-gosok, akad.
Dah. Lepas tu kalau air ada kat kain lagi, perah masuk dalam kolah pun tak mengapa juga. Sebab air tak jadi najis. Sebab air dah banyak. Tapi kalau air tu ada satu beldi masalah atau ada satu tepayan saja, tepayan tu kecil tak sampai 2 kolah, maka kalau kita selam tu, kalau kita selamkan kain kena najis tu, maknanya semua satu tepayan tu, satu beldi tu jadi mutanajis, tak jadi suci. Tak jadi suci lah kain kita tu. Maka caranya kalau sekiranya kalau air tu sedikit, apa tu kita nak basuh najis tu, nak buat macam mana? Untuk supaya katanya air tu tak boleh menyucikan kain kita. Maka dia katanya cara dianya, apabila hendak ia seorang menyucikan najis, jadi menyucikan benda yang kena najis, padahal ada air itu sedikit, air itu tak banyak, tak sampai 2 kolah, maka caranya begini. Hendak ada air itu mendatangkan di atas najis. Air itu datang atas najis, jangan najis datang kepada air. Jadi air datang kepada najis, maknanya air pergi datang kepada kain yang kena najis, jangan kain kena najis datang kepada air. Maknanya air cari pergi kepada najis, jangan najis pergi kepada air. Lepas tu macam mana? Seperti dicucur di atas. Tu kalau kita katanya ni benda yang kita nak basuh, benda ni kena najis. Benda ni kena najis. Benda ni kena najis, maka apabila kita ambil air tu tuang, tu makna air datang di atas najis. Kita tuang begini, maknanya air turun di atas najis. Dia tolak najis turun. Maknanya air datang di atas najis. Tetapi kalau dalam satu beldi, kalau air dalam beldinya begini, kita ni kena najis, kita ambil masuk dalam air. Itu makna najis datang di atas air. Begitu. Mana ambil selam tu lah. Ni beldi, ni benda kena najis, kita ambil selam begitu. Maka itu maknanya najis datang kepada air. Maka tak kena cara buat begitu sebab menyebabkan air itu jadi mutanajis. Maknanya kena najis, air datang kepada najis. Hendaklah ada air itu mendatangkan atas najis. Seperti dicucur di atasnya, di atas najis. Kita cucurkan air di atas najis. Maka jika di atasnya, kalau sebalik macam mana? Kalau kita buat sebalik dengan tadi. Seperti didatangkan dia di atas air. Seperti didatangkan dia kan najis. Kan benda kena najis tu di atas air. Kita ambil benda selam dalam air dalam beldi. Atau kita nak basuh ikan, ambil ikan tu, ikan yang darah tu selam, celup selam di dalam beldi, air dalam beldi. Maka kalau kita buat begitu, jadi najis, jadi mutanajis. Jadi najis, jadi mutanajis air itu. Dengan sebab berjumpa dengan berjumpa dengan sebab berjumpa dengan dia dengan najis. Air itu jadi mutanajis sebab bertemu dengan najis. Sebab tu kalau kita tuang, dari atas tu tak mengapa lah. Gitu. Lepas tu cara kita apabila kita tuang tu dia begini. Apabila kita tuang turun di atas najis, air tu turun di atas najis, maka air dia tolak. Air ni yang atas tolak yang bawah. Maka tak payah kita tuang, berhenti tak payah begitu. Setengah orang dia katanya kena berhenti sebab jadi jerakit naik sampai dalam. Jadi dia tak jerakit. Sebabnya begini.
Kalau kita tuang tu, kalau air tak putus pun tak mengapa. Sebab yang atas dia tolak, dia tak naik balik. Sebab kita air dia turun. Lepas tu yang atas tolak yang bawah. Yang atas tolak yang bawah, yang atas tolak yang bawah. Maka kalau kita tak berhenti pun, tak mesti. Tuang kejap, berhenti. Tuang pula, tak mesti gitu. Sebab dia tak naik. Dia tak naik, dia turun ke bawah semata. Begitu. Dan perbezaan antara keduanya. Kenapa perbezaan antara keduanya antara keduanya mendatangkan air atas najis dan akasnya. Sebalik. Akas mana sebalik. Dan perbezaan. Jadi maknanya kalau kita tuang, kalau air datang di atas najis, maka jadi suci. Kalau najis datang di atas air, maka air itu jadi najis. Pada air yang sama. Kalau air dalam beldi, kita tuangkan air dalam beldi di atas najis, maka itu suci. Tetapi kalau ambil yang najis masuk dalam beldi, maka itu jadi najis. Kenapa hanya begitu? Apa perbezaan? Kalau kita kira tu sama-sama kena air ke semua kan. Kita cucu, kita selam. Dan perbezaan. Dan perbezaan antara keduanya mendatangkan air di atas najis dan akasnya. Dua-dua tu apa perbezaan dia? Bahwasanya air yang mendatangkan dia di atas tempat yang kena najis. Itu kuat. Jadi air yang datang di atas najis, yang macam kita cucu di atas najis tu, mana air yang turun tu, air tu dikatakan air tu yang kuat. Apabila air tu kuat, dia menang, dia dapat memenangi akan najis. Najis tu lari, najis tu habis. Begitulah. Kuat daripada, kuat ini lebih kuat daripada datangkan atasnya. Atas air. Jadi maknanya kalau kita ambil najis tu, maknanya kalau kain kena najis, kita ambil selam di dalam air, dalam beldi, mana air tu tak kuat. Sebab dia jadi seolah katanya najis tekan akan air pula. Tapi kalau kita cucu daripada atas tu, mana air tu tekan akan najis. Tolak. Begitulah. Apabila contohnya kalau kita basuh kain, apabila kita tuang, kita cucukan air di atas kain, maka apa hukum kita perahkan kain selepas pada kita basuh? Kalau kita basuh kain tu dah suci. Lepas tu kalau kita nak jemur tu, jemur tak jemur tu ikutlah. Kalau nak pakai dengan basuh pun tak mengapa, kalau tak mudarat. Tapi contohnya selepas kita basuh, mana air banyaklah lekat kat kain tu kan. Maka perah tu macam mana? Dan sunat memerahkan yang dibasuh yang dapat diperah. Benda yang kita basuh, yang kita dapat perah tu, kalau mangkuk pinggang tak boleh nak perah kan. Kalau jenis kain, maka kain tu boleh kita perah, memerahkan air untuk nak keluar daripada kain. Jadi maknanya cepat sikitlah kering. Maka perasan itu adalah hukumnya sunat. Tetapi selepas pada kain tu dah suci. Apabila kita basuh kain tu dah jadi suci, nak perah ke tidak? Jawabnya sunatnya memerahkan. Kalau nak jemur dengan begitu pun tak mengapa. Gitu kan. Dan lagi disyaratkan air mendatangkan atas najis sama ada datang dari atas atau dari bawah.
dan lagi disyaratkan air yang mendatangkan atas najis sama ada datang dari atas atau dari bawah. Seperti dicucurkan air di atas atau diisap ia akan air kepada najis. Seperti membasuh hidungnya kena najis. Di dalam lubangnya atau mulutnya yang kena darah. Maka adalah keduanya air naik ke atas. Memadalah. Dan lagi disyaratkan air mendatangkan atas najis. Ini kalau air tak sampai 2 kolah lah. Kalau air itu sedikit, kalau air itu sedikit, maka tak dapat tidak air itu datang di atas najis. Jangan najis datang di atas air. Tadi dia kata tak suci kan. Sebab air itu jadi mutan najis. Maka apabila air itu sedikit, kita nak basuh benda yang kena najis, maka tak dapat tidak air datang di atas najis. Bukan najis datang di atas air. Maka kita nak datangkan air itu di atas, dia kata dan lagi disyaratkan mendatangkan air di atas najis. Syaratnya kalau air itu tak sampai 2 kolah, air itu sedikit, maka syaratnya air itu datang di atas najis. Faham? Jadi air yang sedikit. Nak suci itu mesti air datang di atas najis. Jangan sebalik. Macam tadi dah. Lepas tu cara nak datang tu ada kalanya air di atas turun kepada najis. Artinya air di bawah naik kepada najis. Tu dia panggil datang. Sama ada datang dari atas, datang air kepada najis tu dari atas. Sama ada datang air kepada najis, sama ada datang air itu kepada najis dari atas. Jadi air atas turun ke bawah, najis tu sebelah bawah. Benda yang kena najis seperti kita buat begini lah. Kalau kita buat begini, maknanya air datang kepada najis tapi air atas turun ke bawah. Mana najis bawah dia atas. Kita buat gitu. Atau dari bawah, mana air itu datang kepada najis tapi naik. Air duduk bawah. Lepas tu dinaikkan. Seperti dicucur. Seperti dicucur ni misal bagi datang dari atas. Seperti dicucur. Dicucur ni misal bagi datang dari atas. Seperti dicucur kan air di atasnya di atas najis. Itu rupa datang air ke atas najis dari atas. Mana air itu atas, najis ke bawah. Maknanya air itu turun kepada najis. Atau diisap, disedut, diisap. Ini misal bagi dari bawah. Datang dari bawah. Misal bagi datang dari bawah. Seperti diisap, disedut, ia seorang akan air kepada najis. Jadi air duduk kat bawah, isap, tarik naik kepada najis yang sebelah atas pada air. Lepas tu macam mana nak isap? Seperti membasuh hidung kah hidung? Sini dia tulis hidung. Seperti membasuh hidungnya. Hidung bukan hidung. Hidungnya kena najis. Mana hidung yang kena najis? Hidung yang berdarah masalah. Di dalam lubangnya, lubang hidung. Atau mulut yang kena darah. Seperti darah gusi. Seperti darah gusi tu. Maka itu kita isap.
kita isap, kita sedut naik. Maka adalah kedua-dua maka adalah kedua-dua apa dia? Hidung yang kena najis di dalam lubangnya, mulut yang kena darah tu, air naik ke atas. Jadi air tu naik ke atas. Nah, memadalah. Lepas tu, maka jadi maknanya kalau hidung kita yang kena najis, kita nak basuhnya, jadi air naik ke atas. Tiada syarat maka tiada disyarat pada nak basuh najis di dalam lubang hidung atau mulut yang berdarah tu, tiada disyarat ditinggikan tangan atas hidung supaya jadi kata air atas. Tak. Jadi maknanya kita dalam hidung kita berdarah atau mulut kita berdarah. Kita buat begini lah. Kita letak air kat bibir mulut, tarik naik. Kan? Atau di hidung kita ambil satu tapak tangan, kita ambil dengan batil ke dengan tapak tangan tu, memang air dalam ni dia sedikit. Kalau kita selam, kalau air dalam kolah kita selam muka, buat begitu ya. Kalau dalam sungai kan. Tapi kalau kita cebok begini. Lepas tu sedut naik. Sedut naik. Tak payah kita, jadi maknanya daripada bawah, air yang kita sedut tu yang mana air daripada bawah naik kena najis. Tak payah kita lenggak. Kalau nak jadi itu, kita kena ambil botol ni, buat gini, nak jadi air atas. Nak jadi kalau mulut macam ni, kalau mulut dan najis kena nak jadi air atas. Atau hidung kena buat begini pula. Nak pergi masuk ke hidung. Jadi air, apa dia? Nak bagi jadi air atas turun ke najis di bawah. Tak mesti kena buat begitu. Tak syarat kena buat begitu. Maknanya nak basuh mulut basuh itu, sedut lah. Lepas tu, kita kalau mulut tu, kalau masuk air tu, jangan telan tu. Jangan telan. Contohnya mulut kita tu berdarah, maka kita masuk, kita pusing-pusingkan air dalam mulut, kita buang balik. Kalau dalam hidung tu tarik naik hembus, gitu sehingga jadi suci. Ambil air, tarik naik masuk ke lubang hidung, lepas tu hembus, tarik pula, sehingga kita yakin katanya dah suci. Begitu. Tu maknanya maka tiada disyaratkan ditinggikan tangan di atas hidung dan di atas mulut. Tak mesti. Lenggak kita naik supaya jadi katanya air turun kepada najis. Tak mesti gitu. Sedut saja. Dan wajib pada orang yang kena darah di dalam lubang hidung dan mulut, ia mubalarah. Dan wajib. Kalau tidaknya berdosa, tak suci najis. Dan wajib pada orang yang kena najis di dalam hidung, seperti hidung tu berdarah, dan mulut. Mulut tu ada kena darah, artinya ada masuk najis ke dalam mulut, ke dalam hidung. Wajib pun mubalarah, menguatkan, mengidarkan air. Jangan sedut pun sedut slow-slow gitu. Kita kena menjadi kuat sikit. Supaya air tu boleh mengguncangkan akan najis, akan darah. Jadi kalau kita mulut tu kita berkomor, kita mengidarkan air, memusingkan air dalam mulut tu bagi kuat. Supaya najis tu keluar daripada tempat dia. Lepas tu buanglah. Sehingga jangan telan tu. Sehingga malaikat kita dah rasa suci. Itu nak telan boleh. Tapi rasa kalau tak suci, tak boleh telan. Mesti kena buang. Lepas tu berapa kali, itu tengoklah kita berasa suci berapa kali. Kalau sekali kita berkumur, tak suci lagi. Rasa tak suci lagi. Rasa macam darah-darah tu ada lagi rasa-rasa dia.
Sekali lagi pula kita buang tengok merah lagi air. Sekali lagi pula. Begitulah. Wajib mubalaghah saat itu, jadi maknanya kalau masuk dalam mulut kita panggil berkumur kan. Masuk itu dah. Wajib mubalaghah jadi kuat. Kita mengidarkan air dalam mulut tu menjadi kuat. Sedut masuk ke hidung pun jadi kuat. Nah. Dan jikalau ia puasa sekalipun. Dalam tu dia keadaannya puasa, tapi kalau tilik pada hukum asalnya, kalau semata-mata berkumur, tak sakut dengan kena najis, kita berkumur dalam masa kita puasa tu, makruh kita mubalaghah menguatkan, mengidarkan air pusingan air dalam mulut, takut tertelan. Bimbang takut tertelankan air masuk ke rongga, masuk ke leher, batalkan puasa. Maka di sini walaupun kita puasa sekalipun, dengan sebab kita nak basuh najis di dalam mulut, nak menyucikan najis yang ada kat mulut tu, maka wajib kita mubalaghahkan, kuatkan mengidarkan air supaya habis suci. Maka tiada harus ia menelan sewaktu sebelum lagi ia berkumur-kumur. Kalau mulut dia tu najis lah. Kalau dalam mulut dia tu ada najis, tak boleh dia telan makan ke, nak telan air liu pun tak boleh, atau nak ambil nasi terus suap ke, tak boleh. Nak telan apa-apa air liu ke, ataunya nak ambil nasi mamuh-mamuh telan pun tak boleh. Sebelum lagi ia berkumur, mana sebelum lagi dia bersihkan mulut dia. Sebab bersentuh sewaktu yang dia telan tu, yang masuk padanya pada mulut jadi mutanajis. Jadi mulut kita tu berdarah. Kalau kita tak berkumur bagi suci dulu, nasi yang kita masuk dalam mulut atau air yang kita telan masuk mulut tu jadi mutanajis, jadi bercampur dengan darah. Maka haram memakan dia akan yang mutanajis. Haram memakan dia, maka dinamakan makan najis. Maksud dalam nama kata kita makan najis pula. Sebab tu, kalau mulut tu berdarah, jangan makan apa-apa lagi. Jangan telan, walaupun air liur sekalipun jadi telan najis. Kena bersihkan dulu. Begitulah. Masalah. Apabila berkandak membasuh umpamu tempayan. Tempayan tu kalau kecil tu senang juga. Kalau besar, jenis tempayan, jenis apa dia lagi jenis macam-macam tempayan. Basuh, tanya periuk yang besar, kawah, katalah. Lepas tu dia katanya mana? Apabila berkandak membasuh umpamu tempayan. Ini benda-benda tempayan dan seumpamanya. Dan apa? Kenci ke apa dia? Bukan kunci pintu rumah tu bukan. Dia rasanya satu jenis bekas tu dia ada macam kalau rasanya orang tani panggil puyuk kenci. Dia macam ni, patut ada tangkai, ada tudung. Macam tapi bukan macam kendi. Dia macam puyuk lah. Patut ada tudung, patut ada tangkai. Begitu. Jenis itulah. Jadi jenis tempayan tu, tempayan ni macam-macam benda ni. Benda macam puyuk tu, kalau jadi kita nak basuh macam mana? Kita nak basuh macam mana? Kalau kita nak selam tu, puyuk besar tu, nak selam dalam koloh, tak apalah kalau boleh selam. Tapi kalau tak boleh nak selam tu, air yang sedikit, cara mana kita nak basuh? Lepas tu kalau kita tak mungkin kita nak basuh macam kita nak basuh kain tu. Sebab kalau basuh
air basuh kain tu senang saja. Kita cucur daripada atas, air terus turun ke bawah. Lepas tu puyuk tu atau tepayan yang sebelah dalam tu. Kalau sebelah luar tu macam jiwa atas dia turun ke bawah. Tapi sebelah dalam tu cara mana? Kalau nak bagi macam dengan air, macam kain, kita kena buka. Yang sebelah bawah tu tuang atas turun ke bawah. Tapi kalau buka kat bawah tak boleh guna pula. Kalau yang bekas ladungan air yang ada dijual sekarang tu dia ada buka kat bawah kan. Dia ada buka kat bawah. Itu senanglah kita nak basuh, kita tuang daripada atas, dia turun ke bawah. Sebab ada buka, ada pintu di kat bawah. Tapi tepayan tu dia tak buat begitu. Kalau kalau tak patut kalau setengah tu kita kalau tepayan tu kalau kecil bolehlah kita buat begitu. Mulut turun ke bawah. Lepas tu kita pacarkan air masuk. Begitu. Tapi kalau tebayan besar, susah pula kita nak buat gitu. Kalau puyuk tu, kalau puyuk tu kalau tak besar sangat tu bolehlah kita buat begitu. Kalau puyuk dia tak berat sangat, boleh kita turun ke bawah, kita simbolkan air masuk ke dalam gitu. Kita buat gitu. Bolehlah. Tapi kalau tepayan tu besar, jadi kita nak pusing nak apa pun, nak balik ke, susah. Maka cara mana kita nak suci? Seperti botol ni. Kalau botol ni nak suci dia, botol air macam ni, kita nak basuh, nak suci kan daripada najis. Maka cara mana kita nak buat? Lepas tu tak mesti kita turun ke bawah, buka tudung, lepas tu pacarkan air masuk dalam, tak mesti kita buat gitu. Maka kalau nak basuh botol ni, macam nak basuh tepayan juga. Macam cara mana kita nak buat. Tengok dia katanya, apabila hendak membasuh umpama tempayan atau kenci, rasanya baca begitulah. Yang kena najis. Yang kena najis, najis tu yang basah. Kalau kering sama kering dia tak melarat. Tepayan sebelah dalam tu kering. Masuk najis yang kering. Maka buang je lah. Sebab dia najis. Contohnya kita katanya benda najis tu seperti taik lembu yang kering, taik kambing yang kering tu, taik kambing lebih lagi pulaknya taik kambing tu bulat-bulat macam batu. Lepas tu masuk dalam tempayan. Taik kambing tu dah kering, tempayan tu dah kering. Itu tak payah basuh. Sebab dia tak melarat, tak jerangkit. Buang tu boleh isikan air. Kalau tak basuh pun tak mengapa lah. Tapi kalau najis tu basah, memanglah kena. Jadi terlekatlah najis tu kat tempayan. Begitu. Sebab tu dia kata najis yang basah. Maka cara dianya hendaklah dihilangkan ain najis dulu. Pertama kalinya pertama kalinya kita dahulukan menghilangkan diri najis. Lebih dulu kita hilangkan ain najis. Kalau kita katanya kena taik cicak masalah basah. Pertama kalinya buang diri taik cicak tu dulu. Bagi tinggal ada basahan saja. Kalau ambil benda-benda apalah, kain ke, pucuk kain ke apa benda, kita buangkan diri ain najis tu dulu. Diri ain najis, diri benda tu, kalau tak cicak tu kita buang dulu. Apabila buangkan tak cicak tu, jadi bekas je lah. Tinggal ada bekas tak cicak di tempayan. Lepas tu begitulah dia tempayan tu atau beldi tu tempayan tu kalau kita letak begitu dia terbuka boleh jadi masuk tak cicak.
Lepas tu tepayan tak sampai 2 kolah. Apabila air ada kat tepayan tu jadi basah, masuk tak cicak, jadi air yang dalam tepayan tu mutanajis. Kan? Mutanajis. Jadi sebelah dalam tepayan tu jadi mutanajis. Jadi maknanya yang pertama kali kena buang lah. Kena buang lah air yang ada tu. Tak cicak yang ada kena buang. Selepas pada kita buang air najis, maka apabila sudah hilang air najis. Sudah hilang air najis tu, maka dicucur air ke dalamnya. Contohnya ini tepayan. Ini tepayan. Lepas tu apabila kita buang air najis, apabila suci, kita masuk tuangkan air. Tuang tu tak mesti tuang kat birai dia. Tak mesti buat begitu. Masuk aja. Masuk saja. Ambil air satu gayung ke, masuk. Masuk. Tengoklah tepayan kecil ke tepayan besar nak masuk air sebanyak mana. Sudah kita masuk, sudah tu, maka dicucur air ke dalam, masuk air ke dalam. Kemudian diidarkan air itu. Kemudian kita pusing. Kita pusing supaya air itu kena ke semua sebelah dalam. Pusing-pusing. Tu air nak sikit, air nak sebanyak mana tu, tu agak tengoklah. Kita pusing. Kenapa kena idar, kena pusing? Idar tu bahasa Arab tu. Adaro yudiru, mana memusing. Kemudian diidarkan air itu supaya rata oleh air pada segala pihak, mana tu kiri kanan atas bawah kan, sebelah dalam dia. Maka apabila sudah segala pihak yang kena najis, tempat yang kena najis bagi kenakan air yang kita pusing, maka sucilah, tapi kena buanglah air tu. Jangan pusing-pusing, biarkan gitu. Tak jadi juga. Maknanya kita masuk air tak mesti banyak kali lah. Tapi tengok. Lepas tu tengok kalau duk bau lagi ke, rasa ada lagi, mana najis ada lagi. Contohnya kalau kita katanya, kita tuangkan air dalam tepayan yang begini, tuang masuk, kita pusing supaya air tu meratai, kita tuang. Buangkan air. Lepas tu tak apa. Tak payah pegang tepayan macam ni, masuk air, buat begitu, tak payah begitulah. Macam kita basuh puyuk kat dapur, macam tu kita buat kan. Tapi puyuk tak najis, begitulah basuh. Tak rata pun tak mengapa, sebab puyuk, kalau puyuk yang kena najis, tempat kena najis, kena masuk air, pusing begitulah. Kalau tak nak tuang daripada bawah ke atas, maka air pembasuh itu pun suci. Begitu ya. Tengok. Maka sucilah ia umpama tepayan, dan maka air pembasuh itu pun suci jua. Kalau begitu maknanya air dalam tu tak payah buang. Air dalam tu tak payah buang. Tetapi tiada, tengok lagi dulu. Tetapi tiada dapat sucikan dengan dia, dengan air pusingan tadi, syarat, tetapi tiada dapat sucikan dengan dia. Apa tu? Syaratnya syarat suci. Jika tiada berubah ia air. Dan jangan lebih timbang. Kalau timbang dengan nguh. Nak dengan nguh.
Jadi tetapi tiada dapat sucikan dengan dia syarat, jenis syarat nak jadi suci. Jika tiada berubah, ia. Dan jangan lebih timbangnya. Timbangan air. Dan tempat. Jika tu tak nak. Dan tempatnya. Jadi suci dengan dia. Jika tu tak nak. Dan tempatnya. Dan jika tempat tu, jika tu tak nak. Dan tempatnya jadi suci dengan dia. Begini. Jadi tepayan ni. Tepayan apabila kita masuk air. Kita cucurkan, masukkan air, kita idatkan. Pusing. Tengok air yang sepah kita pusing tu, tengok. Kalau nampak kalau kita kena darah, kita nampak masih merah lagi. Air tu maka tak suci lah. Sebab apa? Sebab berubah. Maka kita buang. Kita masuk balik pula. Kita pusing. Tengok ada bau lagi atau ada merah lagi air. Maka tak suci lagi. Buang pula. Masuk pula. Apabila kita masuk, kali yang terakhir tu, kita masuk, kita pusing, tengok air tu dah jernih. Dah tak ada. Jadi timbangan air pun tak jadi bertambah. Sifat air pun tak berubah. Maknanya warna dah tidak ada. Bau pun tidak ada. Rasaan pun dah tidak ada. Jadi rasaan air betul-betul gitu dah. Maka itu dah suci. Jadi air dalam tu tak payah kita buang. Jadi maknanya contohnya kalau kena darah, kalau kena tu kita masuk kali pertama, kalau kita pusing tengok masih berubah lagi air, masih berubah lagi air, maka tak suci tu, kita buang. Masuk pula pusing tengok ada berubah lagi air yang kita masuk. Maka kena buang lagi. Lepas tu kita masuk pula, kali yang keberapa ikutlah, maka apabila kita masuk pula, kita pusing tengok air tu dah tak berubah dah. Maka air dalam tu suci. Tepayan kita pun jadi suci, air dalam tu pun jadi suci. Maksudnya begitu. Tengok. Dan jangan lebih timbangan tu dah. Jangan lebih, maknanya kalau kita kata kita tuang air tu, yang masuk tu 1 kilo, apabila kita kalau tengok apabila kita tuang, kita dah pusing, kita tuang dalam bekas, kita timbang tengok 1 kilo lebih. Mana yang lebih tu najis. Yang lebih pada 1 kilo tu najis. Dan tempatnya jadi suci dengan air tadi. Begitulah. Jadi maknanya selama mana nampak berubah lagi, buang dulu. Hingga katanya kita masuk, kita pusing, tengok air tu dah tak berubah. Maka air tu suci, maka tempat sebelah dalam pun jadi suci. Begitulah. Maka kita akhir di sini katanya, maka saya dicerdikkan orang hendak membasuh kain yang ada padanya darah dan umpamanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء